Bersyukurnya kita hari ini adalah kerana kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama melanjutkan ibadah kita. Bersyukur kita hari ini kerana ramai hari ini Allah tidak mengizinkan dia untuk berada di atas muka bumi ini. Ya, orang mati seperti kita. Macam mana seperti kita? Dia menganggap hari ini dia masih hidup. Dan apabila kita mati, kita seperti orang-orang lain. Macam mana? Kita menganggap esok milik kita. Jadi perbanyaklah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menzahirkan kesyukuran itu melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui apa sahaja yang dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih berada di penghujung Ramadan pada tahun ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala atau ampunan dosa daripada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosa yang terjadi. Allah Rabbi, kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di 12 Ramadan ini. 18 Ramadan. Masih tinggal dalam 12 hari lagi untuk kita menyambut Idul Fitri. Jadi cuba kita reka balik, cuba kita muhasabah diri kita, seberapa banyak amalan ibadah yang kita lakukan sepanjang 17 Ramadan yang berlalu. Kalau kita masih lagi tidak ada kesedaran, tidak ada keinsafan dalam diri kita, maka pekatnya dosa kita menghalangi keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi bukan peringatan, hanya sekadar memberi nasihat kepada saya dan kita semua berkaitan dengan hujung Ramadan ini. Apakah amalan yang boleh kita lakukan di akhir-akhir ini? Amalan yang mudah-mudahan saja. Yang pertama, kita boleh belajar Al-Quran. Masih ada masa untuk kita membaca Al-Quran. Kata Nabi, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syami'an bi asfal." Bacalah Quran, nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembaca. Sekarang bulan Ramadan ni kita baca Quran sikit, pahala berganda-ganda. Bulan lain alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala, tapi bulan ini dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Maka bersyukurlah kita masih diberi peluang, masih hidup untuk melaksanakan amal ibadah baca Quran, belajar Quran, mentadabbur Quran. Maka kalau kita tak boleh nak baca banyak, jangan tinggal banyak. Boleh kita kena baca sedikit-sedikit, sehari selai muka surat, esok pula. Jadi sentiasa dari Al-Quran, tapi kita kurang. Sebab apa? Sebab kita tak nampak pahala. Cubalah kita baca Quran ni dapat duit, ataupun kita cubalah amalan-amalan lain terawih ke dapat duit. Mesti ramai yang ingin membuat ibadah tersebut. Anda katalah contoh Tuan Pekan umumkan bermula malam ini selesai solat tarawih akan diberikan RM200 seorang kepada pelajar. Dan seorang masjid akan mengajukan duit tersebut kepada semua yang datang tarawih. Penuh tarawih malam ni. Betul. Penuh. Dia yang rasa di hujung tu. Betul. Sebab apa? Sebab kita nampak duit, nampak ganjaran. Kalau pahala apa? Tapi dengan keimanan, dengan kepercayaan kita, kalau kita melaksanakan ibadah, dapat ganjaran. Kalau kita nak pergi negeri China, nak pergi ke Korea Selatan,
nak pergi ke Amerika Serikat, kita bawa duit sering, kita nak guna duit ringgit Malaysia tu, nak guna untuk ke sana, untuk membeli coklat kat sana, boleh tak? Tak boleh kan? Kita kena tukar duit kita kepada duit negara tersebut. Maka samalah, samalah bila mana kita menuju ke hari akhirat, apa lebih kita akhirat? Pahala kita Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari inilah perlu sentiasa menambahkan amal ibadat kita. Sebab suatu hari nanti kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Perkara yang kedua yang perlu kita lakukan yang di hujung-hujung Ramadan ni adalah memperbanyakkan sedekah. Beli sedekah ni. Sedekah ni satu perkara yang beli. Kita memberi. Hakikatnya kita sedang menabung. Kita bagi RM10, tapi sebenarnya kita menabung untuk akhirat sana. Kita tak nampak, ada nampak. Asik. Yang kita nampaknya, saya memberi ya, tapi risau tak ada makanan, tak beli makanan. Kita dah sebut, tak boleh. Kita macam ni, fikir macam tu. Kalau tak boleh nak beri banyak, beri sedikit setengah. Sekarang ni macam-macam ada, QR ada, tabung, gerak tabung. Sedikit pun tak apa. Dan berada di mana-mana akhir ni, di mana ada malam kita ada kekuatan, maka setiap malam kita boleh sedikit. Setiap malam malam ni, malam esok sampai lah habis. Pada tahu kena satu malam, malam kekuatan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita sedikit, kita malam ada kekuatan bersama dengan orang 3 tahun. Cuba kali ya, tu sedikit. Kalau sedikit dua bersih. Oi, kaya. Sedikit. Tapi kita tak nampak. Kita nampak, kita fikir tak ada hasilnya. Kan nanti tak ada makanan. Kita risau. Ada macam tu. Sedangkan kalau kita risau, kalau kita risau bab rezeki, kita sudah bersangka buruk dengan Tuhan. Orang kat penjara tu ada makanan apa? Yang berbuat salah tu dalam penjara ada makanan. Kita dimakan pendidik, makan mendidik anak bangsa, pasti ada rezeki untuk kita. Apabila seseorang itu masuk penjara, tetap ada makanan, tetap ada rezeki untuk dia. Jadi berkaitan dengan rezeki, jangan risau. Kita sebagai pendidik anak bangsa yang akan melahirkan revolusi perubahan negara ini, ada rezeki. InsyaAllah. Jangan risau, akan ada rezeki, akan ada makanan. Allahu Akbar. Yang penting jadilah guru yang terbaik masa makan. Fisabilillah. Rezeki, don't worry bos, akan ada untuk kita semua. Perkara yang ketiga yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan ini adalah ujung-ujung memperbanyakkan doa. Allah Rabbi, para hukum doa ini astaghfir lakum. Allah berfirman dalam Quran, mintalah kepada aku Allah, aku akan makbulkan segala permintaan kamu. Allah Rabbi. Kita tak yakin, kita minta. Baca doa Al-Quran macam ni. Main pun. Imam doa baca doa kat depan tarawih main pun. Kita nak minta, tapi tidak main pun. Permintaan kita tu, kita pergilah mana-mana, jumpa orang dewasa, ayah kita cakap kat ayah kita, nak duit lah, jangan nak duit boleh tak? Dengan ayah kita sombong, kita takut dengan hadapan kita, ayah kita bagi apa? Bagi nampak tak ada duit, bagi duit itulah kita dengan adab kita dengan Allah Ta'ala, kita berdoa minta ayah ya Allah, tangan tu lebih lagi nak buka puasa, ustaz dah nak buka puasa, kita doa ketika sahur, kita doa ni ibarat kita memanah, anda memanah tetap bersasaran. Kita tempat insyaAllah dimaklumkan. Tak minta apa minta, tapi dialogkan kita minta. Pertama minta kalau berkaitan dengan akhirat dahulu, minta keampunan untuk ibu bapa kita, guru kita, salah kita, minta dulu yang tu. Imam Syafi'i dia minta disebut nama guru dia satu-satu, sebut nama guru dia satu-satu, baru dia minta untuk dirinya. Kita agak mustahil nak sebut satu-satu, tapi boleh. Tapi juga kita berdoa, ya Allah, ampunlah dosa besar-besarku yang banyak mengajarkan aku. Amin. Amin. Saya terbuka pada besar-besar kita. Amin. Kita boleh minta untuk kita. Untuk apa? Untuk jodoh. Untuk kita mendapat
orang yang kita suka untuk kita macam atas kau kita semangat untuk kita dapat sebenar dan ekonomi. Jadi begitulah. Jadi perbanyakkan berdoa. Sebab doa ni kita akan Allah kenal pasti Allah akan kenal Allah besok. Apabila kita berdoa kita akan mendapat 3 kemungkinan. Yang pertama, doa kita akan dimakbulkan. Yang kedua, Allah akan membalasnya. Allah tidak memberi perkara itu, tapi membalasnya perkara yang lebih baik. Dan yang ketiga, doa kita itu akan dibalas di hari akhirat. Balaskanlah doa pada hujung Ramadan, doa lah apa pun, insya-Allah dimakbul. Dan perkara yang keempat, perbanyakkan zikir kepada Allah Taala. Jangan kita tak berzikir, duduk saja. Subhanallah. Sampai nak pergi ke balik asrama. Allah segala tempat. Kata Nabi, siapa-siapa yang berselawat pada Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Satu selawat daripada Allah sudah menyamai dunia dan akhirat. Habis. Kan besarnya kelebihan selawat. Ada satu hadis yang lain, apabila kita menyebut nama Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, maka akan disuruh oleh Allah turunnya 2 malaikat. Untuk apa? Untuk berdoa kepada kita, mengampunkan dosa kita. Sekali 10 kali, 2 kali 10, 20 malaikat turun doa untuk kita. Allah Akbar. Banyakkan tinggi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyakkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi banyakkan tinggi. Sikit-sikit tak apa. Sebab kita ni remaja, kita faham diri kita ni remaja, diri kita ni fasa remaja. Kalau kita nak buat nakal sikit okey lah, tapi kita buat satu perkara itu tidak melanggar syariat Allah. Semua perkara di atas muka bumi ini yang tidak dalil atau tidak nas, semua perkara itu adalah harus kita lakukan. Tapi kalau kita main ML sampai tak saudara, tak boleh. Agama Islam ni agama yang mengawal, bukan agama yang melarang. Nak buat apa, nak pergi shopping komplek, nak pergi beli apa-apa sekalipun, ikutlah, tapi jagalah peraturan yang Allah tetapkan. Saya teringat dengan kata tazkirah Ustaz Muhsin pada hari Isnin. Ustaz Muhsin cakap, kalau kita main bola, kan? Yang best main bola itu sebab ada peraturan, kan? Contoh kita main bola ramai-ramai, tapi salah seorang daripada kita membawa kayu baseball lah. Kita berlepak tapi dia memukul dengan kayu baseball. Tak best lah dia main bola. Betul. Anda kata lah, dalam peraturan bola itu dia ada pengadil. Best tak main bola. Best. Tidak. Sepak tidak tunggu. Begitu juga kita berada di atas muka bumi ini, kita ikutlah peraturan yang Allah tetapkan. Bila mana kita ikut peraturan yang Allah tetapkan, maka hidup kita santai, tenang, relax. Terima banyak keberkatan daripada kehidupan itu. Pertama untuk kita. Jadi pada akhirnya, secara kesimpulannya, marilah kita sama-sama bermuhasabah diri kita sepanjang bulan Ramadan ini. Adakah amalan kita banyak ataupun dosa kita sudah terlebih pula? Muhasabahlah. Sebelum tidur tu bermuhasabah sekejap. Banyak dosa itu. Tapi ada ni sebelum tidur tu, untuk kita menghafalkan Quran kata Nabi, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, baca soalan kita baca Al-Quran. Jadi sebelum tidur kalau nak baca surah banyak baca dah Al-Ikhlas 3 kali, tak apa, okey dah. Lebih-lebih lagi juga dia tak terkena malangan kau dah banyak pas banyak pahala kita dapat. Jangan risau pahala, mereka sudah mencatat. Kerja kita kat mana? Jadi begitulah. Dan ingatlah pada ingatlah kita menyambut Hari Raya Fitri. Selamat Hari Raya Fitri. Sahabat Abi Rumah. Ingatlah bahawasanya kita akan meninggal dunia. Terakhir. Bahawasanya kita akan pergi meninggalkan dunia ini, dan pegangan kita adalah bukanlah duit, bukanlah harta, bukanlah pangkat, tetapi amalan kita.
Apabila matinya seorang anak Adam itu, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, doa anak soleh. Yang ketiga ni, yang ketiga ni, kasih. Yang ketiga ni, ilmu yang bermanfaat. Kita ada kita. Kita mengajar kebaikan. Kadang-kadang ada guna kebaikan kita sampai-sampai dia menjadi hebat, asbab. Kita ajar pahala kita boleh kita masuk. Boleh ada juga. Kami bangga ya guru. Tak ada lagu. Kami bangga menjadi guru. Ingatlah, kita akan mati dan bawa anak amalan kita sebaiknya. Dan kalau ada salah, berikutlah. Kalau ada nasihat, saya bagi nasihat. Sebab saya bukan bina, saya bukan ustaz. Jadi, Allah